Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 12 Mac 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Berita dimulakan dengan laporan harian COVID-19 berdasarkan sidang media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada Jumaat. Menurut Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi JPBNS Datuk Amar Douglas Uga Ambas, terdapat 173 kes positif baharu dikesan di 18 daerah di Sarawak, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 12,051 kes. 71 di Sibu, 19 di Miri, 16 di Bentulu, 15 di Kuching, 10 di Meradong, 9 di Sirian, 7 di Julau, 5 di Kapit, 5 di Tanjung Manis, 3 di Betong, 2 di Belaga, 2 di Mukah, 2 di Seriaman, 2 di Subis, 2 di Telangusan, 1 Dalat, 1 Semerahan dan 1 Serike. Sehubungan dengan itu, daerah Telangusan dan Tanjung Manis telah bertukar status kepada kuning. Daerah Mukah pula bertukar status jingga, manakala daerah-daerah lain masih kekal dengan status sedia ada. Dalam sidang media sama, Datuk Amar Douglas memberitahu terdapat 3 kluster baharu diisytiharkan iaitu kluster Jalan Main Bazar, kluster Buloh Pasi dan kluster Senang. Penambahan 3 kluster ini menyebabkan peningkatan jumlah keseluruhan yang aktif kepada 28 kluster. Kluster Jalan Main Bazar Seriaman merupakan satu kluster komuniti yang telah berlaku di sebuah kampung di Jalan Main Bazar di daerah Seriaman, melibatkan sebuah keluarga yang kemudian melibatkan pelajar sekolah di sebuah sekolah menengah di Seriaman. Kluster Buloh Pasi juga kluster komuniti dikesan melibatkan sebuah rumah panjang di kawasan Sungai Buloh, Jalan Pasi di Meradong dan kluster Sena di daerah Miri. Turut diisytiharkan penamatan kluster Bintang Deli di daerah Meradong bahagian Sarike setelah tiada kes baharu dikesan melibatkan kluster ini. Datuk Amar Douglas dalam pada itu menambah JPBNS memutuskan penamatan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kampung skim penempatan semula Sentosa Fasa 2 Sibu berikutan tiada penularan jangkitan yang dilaporkan di kawasan tersebut. Diumumkan bahawa PKPD di skim penempatan semula Fasa 2 Sibu telah ditamatkan, ianya memandangkan keputusan saringan kedua tidak mendapati sebarang kes positif. Dalam perkembangan sama, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB di seluruh Sarawak pula dilanjutkan sehingga 29 Mac 2021. Setelah SDMC melihat dan menilai situasi kes positif di Sarawak masih tinggi, JPBN telah memutuskan untuk melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat di Sarawak berkuat kuasa 16 Mac 2021 hingga 29 Mac. Berita seterusnya, Menteri Muda Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambung, Datuk Jerib Susil telah menyempurnakan program walkabout dan penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP 2020 di beberapa buah kampung komuniti Bidayuh, Dun Mambung pada Khamis. Dalam siri walkabout kali ini, beliau telah melawat 12 projek di bawah projek transformasi luar bandar RTP 2018 hingga 2021 berjumlah RM2.7 juta oleh Kerajaan Sarawak. Berikut antara senarai projek-projek yang telah siap sepenuhnya. Berikut pula merupakan projek-projek yang masih dalam pelaksanaan. Bagi penyerahan cek MRP dengan jumlah keseluruhan bernilai RM88,000 pula diserahkan kepada yang tersenarai. Beliau berharap dengan penyerahan cek MRP ini, penduduk setempat dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin bagi membangunkan kampung dan persatuan-persatuan masing-masing. Datuk Jerib menambah, Kerajaan Sarawak juga telah meluluskan RM5 juta untuk menaik taraf Jalan Kampung Sentah yang kini masih dalam proses pengurusan teknikal oleh Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Serian. Tambahan sistem bekalan air gravity feed juga akan dinaik taraf.
Laporan di Bukit Semuja. Pengarah Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR, Richard Lon, mengadakan lawatan tapak ke rumah-rumah ibadat di kawasan tersebut pada Khamis. Adun Bukit Semuja, John Ilus, turut mengiringi rombongan UNIFOR sepanjang lawatan tersebut. Di samping melawat ke tapak projek-projek yang telah disenaraikan, beliau juga mengambil peluang membawa rombongan ke gereja di Kampung Rih Daso, Tokong Dewa Kuan Shiti dan Tokong Fu Guang Tong, Jalan Tangga Serian bagi meninjau keperluan naik taraf yang diperlukan. Tujuan lawatan tapak tersebut adalah bagi melakukan verifikasi permohonan baharu tahun 2019 dan 2020 dan pemantauan projek. John Ilus juga mengucapkan penghargaan kepada pihak UNIFOR yang turun padang dan berharap segala projek-projek yang belum dan telah diluluskan akan berjalan dengan lancar. Manakala di bahagian Betong, residennya Friday Belik bersama pejabat daerah Saratok telah meninjau beberapa tapak projek jalan perhubungan desa JPD dan projek Lembaga Kumpulan Wang Kawasan Konsesi Hutan LKWKKH pada Khamis. Kedua-dua kategori projek adalah di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan Kementerian Perancangan Sumber dan Alam Sekitar Sarawak. 5 buah lokasi projek JPD yang dilawati adalah seperti tertera. Seterusnya, 3 buah projek LKWKKH adalah termasuk membina jambatan I-Beam Rumah Saban Mapar, Kaki Wong Krian, naik taraf jalan perhubungan dari SK Babang ke Kerangan Rusa Krian dan naik taraf jalan Pangka ke Rumah Enjauan Kerangan Rusa Ulu Krian. Di samping itu, Friday turut meninjau perkembangan projek naik taraf jalan Kabo Krian di Betong yang telah bermula pada 18 Julai 2019 dan mengalami kelewatan. Selanjutnya, Kampung Bakam di Miri kini kembali menjadi tumpuan orang ramai untuk berkunjung membeli udang halus atau lebih dikenali sebagai bubuk. Seorang peniaga di Kampung Kuala Bakam, Ivy Ribin, ketika ditemu bual berkata musim bubuk yang bermula pada bulan Februari itu telah menambah pendapatan mereka sebagai nelayan. Musim bubuk ni, musim banyak ni, bubuk pendapatan pun ada masuk sikit lah. Kalau kami jual bubuk, sebab bubuk ni sekarang dia sampai sini. Pelanggan pun banyak sebab dia orang banyak membuat belacan, kadang cincaluk, udang kering macam tu lah. Katanya ketika ditemu bual baru-baru ini. Sementara itu, seorang peniaga Jamali Maharub dari Kampung Bakam berkata kuantiti tangkapan bubuk ini bergantung kepada cuaca. Miri sekarang musim bubuk boleh dikatakan banyaklah, dari Kuala Param sampai ke Bekam. Memang ada bubuk sudah sekarang. Rata-rata ada tempat ada bubuk. Kadang-kadang nelayan dapat banyak, kadang-kadang masa hujan ada kurang pendapatan. Jadi sekarang untuk pendapatan nelayan boleh tahanlah. Kebiasaannya bubuk dijual pada harga RM8 sekilo dan boleh ditawar menjadi lebih murah sekiranya dibeli dalam kuantiti yang banyak. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Amir Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.